Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu yang kini berada di rumah masing-masing kerana kita berada dalam keadaan PKP. Jadi Cikgu Siti cuba untuk menyampaikan pembelajaran kita bahasa Melayu pemahaman kod 011 bahagian B kerana antara perkara-perkara yang sangat penting di sini ialah murid-murid perlu belajar tentang bagaimana nak menjawab soalan walaupun soalannya nampak macam mudah tetapi ia tidaklah semudah yang kita sangkakan. Okey, kita akan teruskan kepada pembelajaran kita yang seterusnya. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu ingin mengingatkan kepada murid bahawa kertas bahasa Melayu pemahaman 011 ini mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Jadi bahagian A soalannya memulai dari soalan 1 hingga soalan 20 dan soalannya merupakan item-item objektif, ya. Sedangkan soalan bahagian B merupakan soalan-soalan subjektif dan bermula dari nombor 21 hingga soalan nombor 25. Soalan mula pada soalan 21 dia dipecah-pecahkan kepada beberapa item-item, ya. Dia ada soalan-soalan berstruktur. Jadi dia akan mengandungi 30 markah. Walaupun ada 5 soalan tetapi pecahan-pecahan tersebut telah memberi 30 markah. Baik, cuba anda lihat antara item-item soalan yang akan dijawab oleh anda. Kalau anda tengok sini, ya, pertama adalah merupakan soalan-soalan yang mudah, ya, yang melibatkan soalan-soalan menggunakan kata bantu, menggunakan kata pinjaman, menggunakan kata tanya dan sebagainya. Jadi yang cuba anda tengok soalan yang pertama ni, ya, merupakan petikan mudah, ya. Ada 4 soal jawapan yang perlu anda tulis dan pilihan jawapannya telah diberi. Ada 8 pilihan jawapan di sini. Okey. Saya bacakan dan kita cuba jawab di sini, ya. Baik. Encik Karudin seorang yang terkenal di bandaraya Ipoh. Dengan kekayaan yang ada, beliau tidak pernah lupa diri. Beliau seorang kerana suka membantu orang yang susah. Beliau juga seorang yang kerana suka berbudi kepada orang dan menghormati orang lain. Anak tunggalnya, Siti Alia, berjaya dalam pelajaran. Beliau merupakan di universiti tempatan. Isteri beliau seorang kerana merupakan peragawati tudung yang terkenal. Jadi anda baca dulu secara keseluruhan petikan mudah ini, kemudian anda lihat apakah jawapan yang patut kita masukkan dalam petak, jawapan yang dikosongkan itu, ya, garis yang diberikan itu, ya. Baik, pilihan jawapan di sini kalau melihat hartawan, jelitawan, mahasiswa, seniman, angkasawan, dermawan, budiman dan mahasiswi. Jadi yang pertama tadi, ayat yang pertama, Encik Karudin. Dia seorang yang sangat terkenal di bandaraya itu. Adakah dia seorang hartawan, angkasawan, jelitawan, dermawan, mahasiswa, budiman, seniman atau mahasiswi? Kita tengok kepada konteks ayat. Kita tengok konteks ayat yang seterusnya. Boleh menerangkan siapakah Encik Karudin itu sebenarnya. Dengan kekayaan yang ada, beliau tidak pernah lupa diri.
Jadi kekayaan yang ada, beliau tidak pernah lupa diri. Apakah maksud di situ? Adakah dia angkasawan? Siapakah angkasawan ini? Sebagaimana anda tahu, angkasawan ni orang ataupun mereka yang menjadi astronot yang pergi ke angkasa lepas. Takkan Cikgu Ruli ni seorang angkasawan pula kan? Jadi, apakah jawapannya? Hartawan. Okey. Kemudian, dengan kekayaan yang ada, beliau tidak pernah lupa diri. Beliau seorang apa? Kerana suka membantu orang yang susah. Jadi orang yang suka bantu orang yang susah ni siapa? Dia bersifat apa? Jurutawan, mahasiswa, budiman, seniman, mahasiswi. Okey, kita dah tahu tadi kan. Hartawan ni dah letak di sini, dia tak boleh jadi jawab dua kali jawapan yang sama ya. Jadi beliau ialah seorang minta maaf, dia seorang dermawan, seorang yang dermawan ya. Yang suka membantu orang yang susah. Beliau juga seorang yang kerana suka berbudi kepada orang dan menghormati orang lain. Kalau berbudi, menghormati orang lain, apakah maksud tu murid-murid? Dia orang yang budiman. Jadi beliau juga seorang yang budiman ya. Cukup tinggi budi pekertinya seorang murid ini ya. Macam kita sekarang ni kalau masa PKP ni ramai ya dermawan-dermawan, budiman-budiman yang membantu orang yang susah ya, yang tidak ada makanan kerana mereka tak bekerja dan sebagainya lah ya. Okey, anak tunggalnya maknanya dia ada seorang anak sajalah. Maksud tunggalnya maknanya seorang ya. Okey, Siti Alia, nama anak dia Siti Alia, berjaya dalam pelajaran. Beliau merupakan apa dia? Pelajar, tak ada sini pelajar, mahasiswa, mahasiswi di universiti tempatan. Mahasiswa ni ialah kalau dia lelaki, kalau dia perempuan mahasiswi ya. Okey, mahasiswi di universiti tempatan. Isteri beliau seorang apa dia? Ceritawan, seniman ya. Jawapan lain dah ambil dah. Hartawan dah ada, dermawan dah ada, budiman kita dah jawapan. Mahasiswi pun dah ada ya. Jadi apakah jawapan ni? Kita dah ada 3 tadi jawapan. Minta maaf, 3 jawapan ya. Pertama tadi hartawan, seorang dermawan, kemudian budiman. Jadi ada 5, minta maaf, 5 jawapan ya. Kita nak 5 jawapan. So, jadi beliau merupakan mahasiswi ya, di tempatan. Isteri beliau pula seorang apa? Seorang kerana merupakan peragawati tudung yang terkenal. Ini untuk murid-murid bukan Islam. Ini peragawati tudung ni untuk wanita atau perempuan Islam, Muslim, dia ada memakai tudung macam cikgu pakai ni kan. So dia panggil hijab ya, bahasa Arab hijab, tudung tu maknanya macam peragawan lah. Peragawan tu untuk lelaki, peragawati ni untuk perempuan. Jadi isteri beliau ni mungkin biasanya orang yang cantik-cantik kan. Jadi jelitawan lah kan. Jadi ramai kalau dalam kalangan masyarakat kita pun yang yang jelitawan merupakan perawat tudung yang terkenal. Baik, demikian tadi ya, ada 5 jawapan ya untuk mendapatkan 5 markah ya. Jadi kalau murid-murid jawab semua jawapan ni, nampak mudah kan? Dia akan dapat 5 markah. Tapi kalau murid menulis ya huruf besar atau silap dari segi ejaan di sini, anda akan dikenakan kata denda ya, tak ada markah. Jadi mungkin
anda akan kehilangan satu markah. Walaupun satu markah sangat berharga, ya, kerana ia akan berikan anda sama ada akan mendapat pencapaian grade anda itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Baik, kita akan pergi ke item seterusnya, ya. Item seterusnya, contoh item seterusnya iaitu soalan menanda jawapan yang betul kepada jawapan yang betul. Bermakna simbol betul perlu ditandakan di dalam petak yang disediakan bagi mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah. Jadi murid-murid, anda perlu mengikut arahan soalan. Ya, anda tidak boleh menulis perkataan betul, 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 ataupun anda menulis benar dan sebagainya. Ya, anda perlu ikut arahan. Kalau anda perlu menulis simbol, maka anda perlu menulis simbol betul dalam petak. Kalau dia suruh dia meminta anda untuk menulis tanda pangkah, jadi anda perlu pangkah. Baiklah. Soalan yang pertama. Cahaya itu bertambah malam kerana kuasa baterinya semakin lemah. 3 pilihan jawapan diberi. Pertama, lampu jalan, lampu suluh, lampu isyarat. Bila anda hendak menjawab, anda kena tengok konteks pada ayat, ya. Cahaya, kita tahu banyak cahaya. Lampu jalan pun ada cahaya. Lampu suluh ada cahaya. Lampu isyarat ada cahaya. Jadi anda kena tahu lampu jalan tu terletaknya di mana, lampu suluh tu terletak di mana, dan lampu isyarat terletak di mana. Kerana konteks ayatnya bertambah malam kerana kuasa baterinya semakin lemah. Jadi kalau anda tengok pada lampu-lampu yang diberikan di bawah ni, lampu jalan menggunakan lampu elektrik, lampu isyarat menggunakan lampu elektrik. Kalau anda tengok, kalau berlaku litar pintas, ya, kalau berlaku litar pintas, lampu isyarat yang ada 3 warna itu di jalan raya, dia akan jadi rosak ataupun tidak berfungsi, ya. Jadi jawapan yang tepat di sini ialah lampu suluh, kerana lampu suluh menggunakan kuasa bateri. Baik. Ayat yang kedua, Khairul dimarahi gurunya kerana gula-gula getah semasa perhimpunan pagi. Apa dia gula-gula getah ni, ya? Saya rasa murid-murid pun suka kadang pakai gula-gula getah ni, ya. Chewing gum panggil. Tetapi tidak dibenarkan kerana dia boleh merosakkan, ya, berbahaya sebenarnya. Kalau tertelan sangat bahaya, ya. Jadi apakah kata kerja yang digunakan? Menggigit, menghisap, mengunyah. Biasanya gula-gula getah ni anda masukkan dalam mulut, anda buat macam mana? Anda hisap ke? Anda gigit ke? Atau mengunyah? Jawapannya yang tepat ialah mengunyah. Kata kerja di sini mengunyah. Daripada kata dasar dia ialah kunyah. Bila jadi kata kerja, ada imbuhan meng di situ. Jadilah perkataannya mengunyah. Huruf K telah gugur di situ, ya. Jadi anda perlu tandakan betul di dalam petak di sebelah mengunyah tersebut. Soalan yang ketiga, Muhammad Haikal sedang bercuti. Dia mengikut bapanya ke laut untuk sotong. Jadi dia punya konteks ayat dia, ya, Haikal ni dia bercuti, sedang bercuti. Macam kita, kita bercuti juga, tapi kita bercuti kecemasan, ya, keselamatan, tak boleh keluar dari rumah. Ini Muhammad Haikal ni dia sempatlah kot bercuti, ya, hari tu mengikut bapanya ke laut untuk apa? Sotong. Jadi kalau sotong ni biasanya, ya, di laut, ya, dia kita tak menggunakan peralatan lain. Dia ada peralatan untuk
menangkap sotong ni, ya. Dia sebut perbuatan itu ialah apa? Mencandat, ya. Jawapannya ialah mencandat sotong. Dia menggunakan peralatan yang sesuai lah, ya. Pergi ke tengah laut malam-malam, ya. Waktu bulan kata mengambang, ya. Dia akan tutup lampu bot tu yang mereka naiki tu, mereka berhentikan enjin di tengah-tengah lautan tu, dia akan mencadat sotong. Kerana sotong ni dia suka pada cahaya lampu yang ada di bot tu lah, ya. Tapi bukan lampu yang terang, ya. Kalau melukah tu bukan, ya. Melukah ni selalunya untuk kita menangkap ikan. Begitu juga dengan menjala, ya. Menjala ikan. Biasanya orang menjala ikan ni di dekat-dekat dengan pantai ataupun di sungai, ya. Begitu juga dengan melukah, ya. Menangkap ikan ni dengan menggunakan tangan saja dan alat yang boleh menangkap ikan lah, ya. Baik, begitu tadi, ya. Jadi bahagian ini, ya, jawapan ni, ya, anda tengok ada 3 markah. Kalau anda salah, kosong lah. Tinggallah 2 markah. Jadi berhati-hati bila anda menjawab soalan macam ni, ya. Kerana kena tengok pada konteks ayat. Mungkin anda kata, betul lah macam ni, melukah sotong, menjala. Kena hati-hati, ya. Sotong ni, perkataan yang khusus untuk sotong, menangkap sotong ialah mencandat sotong. Baik, jawapan untuk soalan seterusnya ini anda perlu gariskan, ya. Garisi jawapan, pilihan jawapan yang tepat, ya. Baik, soalan yang pertama, Puan Saraswati sedang menenun, menyulam, menjahit lencana kain pada poket baju sekolah baharu anak lelakinya itu. Baik, jawapannya yang tepat mestilah apa, murid-murid? Anda kena faham setiap perkataan ini. Sebab itulah kita kena murid-murid semua berbaik-baik dengan kamus, ya, kamus Dewan Jilid keempat, Dewan Bahasa Pustaka DBP. Jadi perkataan-perkataan ini kalau kita tak faham, murid tak faham, sukar kita nak menjawab soalan-soalan yang berbentuk begini. Menenun, selalunya kita menenun songket. Menyulam, ini adalah kita menyulam menggunakan alat sulaman. Manakala menjahit, kita menggunakan sama ada jarum jahit menggunakan tangan ataupun menggunakan mesin jahit. Jadi jawapannya yang tepat di sini ialah menjahit. Ya, selalunya baju lencana pada poket kamu pun dijahit oleh ibu kamu, ataupun kalau kamu boleh menjahit, boleh jahit sendiri menggunakan jarum tangan saja, ya. Lebih mudah. Jadi itu kita kata menjahit. Baik, soalan yang kedua, pendapatan ayahnya memotong, menoreh, menakik getah agak lumayan kerana harga getah yang tinggi. Jadi pokok getah ini perlu berhati-hati. Kan kita nak potong pula, ya, mendapatkan susu getah. Murid tahu kan, macamnya kasut kita, ya, tilam kita, semua tu dihasilkan oleh getah, susu getah yang telah diproses dan telah dibuat, ya. Kasut, tapak kasut, tilam dan sebagainya lah, ya. Jadi perkataan kata kerja yang betul untuk getah ini ialah menoreh, daripada kata dasarnya toreh, menoreh getah, ya. Kemudian ayat yang ketiga, Rohana meminta bantuan abangnya untuk membuka, mengupas, mencekah buah manggis yang baru dibeli oleh ibunya di pasar tani. Baik, murid-murid pernah ke makan buah manggis? Buah manggis ini, ya, dia mempunyai tampuk dia warna hijau. Dia punya kulit luar dia berwarna ungu tua, ya, ataupun katakan
seperti kelihatan kehitam-hitaman lah, ya, gelap. Macam mana kita nak makan buah manggis? Kita cabut dia punya tangkai di atasnya, kemudian kita akan buka dengan kedua-dua belah tapak tangan kita dan terbukalah kulit buah manggis tadi untuk dimakan, ya. Isinya berwarna putih dan manis, ya, sedap sekali. Jadi perbuatan itu atau kata kerja untuk itu ialah, yang tepat ialah mencekah. Kalau amat murid tengok dalam kamus dewan, tengok apa maksud mencekah. Mencekah buah manggis, ya. Jadi dia bukan buka, bukan mengupas. Okey. Baik, seterusnya. Ayat seterusnya, Puan Zakiah sedang memarut, mengukur, menyagat beberapa biji kelapa untuk membuat nasi lemak. Jadi jawapan yang tepat ialah mengukur. Kalau anda tengok gambar tu, ya, dia ada alat dia. Alat dia ni panggil ukuran, ya, mengukur kelapa. Jadi dia, kalau kita kata parut, dia alat dia lain, ya. Begitu juga dengan menyagat, ya. Menyagat ni lalunya kita menggunakan alat yang lain. Jadi bila kita tengok gambar tu, kalau diberi gambar begitu, jadi anda jangan silap, ya. Ia adalah perbuatan mengukur kelapa. Okey. Jadi kalau anda tengok di sini, ada 4 mata sini. Walaupun nampak macam mudah, ia tidaklah kata semudah yang murid-murid sangkakan, kerana anda kena tahu, ya, makna setiap kata kerja, ya, yang diberi itu. Seterusnya kita pergi ke bahagian item menulis ayat tanya yang paling sesuai bagi pernyataan yang diberi. Bermakna di sini anda perlu menulis apakah ayat tanya, ya. Jadi ayat tanya seperti yang cikgu ajar berkali-kali, ya, mestilah ada kata tanya, mempunyai tanda soal, dan kalau boleh ada partikel kah di dalam ayat tanya anda itu, ya. Baik, ayat penyata di sini diberi, ibu bapa saya akan bertolak ke tanah suci Mekah pada minggu hadapan. Jadi apakah bentuk soalan yang sesuai kita ingin bertanya kalau ayat penyatanya begini, ya, ibu bapa saya akan bertolak ke tanah suci. Siapa yang akan bertolak ke tanah suci? Ibu bapa saya. Pergi ke mana? Ke tanah suci Mekah. Tanah suci Mekah ni untuk orang-orang Islam, mereka pergi ke sana sama ada nak menunaikan haji ataupun hendak menunaikan umrah. Bila? Pada minggu hadapan. Jadi apakah ayat tanya ataupun ayat soal yang sesuai nak kita tanya kalau jawapannya begini, ya. Jadi kita tengok pada konteks ayat itu tadi, ya. Kita yang menerangkan bahawa ibu bapa ni ialah orang, ya. Jadi orang tu ialah siapa. Okey. Jadi kita ada banyak. Siapa, bagaimana, apa, kenapa, di mana. Jadi ayat yang kata tanya yang sesuai ialah siapa. Jadi soalannya, siapakah yang akan bertolak ke tanah suci Mekah pada minggu hadapan? Jadi soalannya perlulah berbunyi begitu, ya. Siapakah? Sebab jawapannya ibu bapa saya akan bertolak ke tanah suci Mekah pada minggu hadapan. Kalau anda nak tukar pun boleh, tetapi jangan hilang maksud, ya, jawapan itu tadi, ya. Sebab ibu bapa yang akan pergi ke Mekah, ya,
pada minggu hadapan. Jadi boleh juga anda tanya bilakah ibu bapa kamu akan bertolak ke Tanah Suci Mekah. Boleh juga tanya macam tu ya. Jadi anda kena berhati-hati ya, supaya konteks ayat penyata itu tidak hilang maksud dan maknanya. Baiklah murid, kalau tadi anda diminta untuk menukarkan ataupun anda diminta untuk membina ayat tanya, sekarang anda perlu pula membina ayat penyata ya. Arahannya tulis ayat penyata yang paling sesuai bagi ayat tanya yang diberi. Okey. Jadi ayat tanya yang diberi ialah, adakah kamu akan menyertai lawatan itu? Adakah kamu akan menyertai lawatan itu? Jadi apakah jawapan anda? Sama ada kamu menjawab ya ataupun tidak. Ya, saya akan menyertai lawatan itu. Tidak, saya tidak akan menyertai lawatan itu. Jadi anda boleh ya, jawapan tu boleh antara ya ataupun tidak. Asalkan jawapan anda penuh ya, lengkap. Barulah anda boleh dapat 2 markah. Kalau anda tak jawab penuh, anda tidak dapat markah penuh ya. Kalau kata ya, ya ataupun tidak, ringkas sangat kan. Jadi mungkin dapat 1 markah saja. Jadi kalau anda tulis lengkap, anda akan dapat 2 markah jawapan bentuk ya ataupun anda jawab tidak ya. Baiklah murid, contoh item seterusnya ia berbentuk dialog. Item yang begini ia agak mencabar sedikit ya, kerana kalau dia menunjukkan gambar rangsangan bahawa anda mesti menggunakan bahasa Melayu lama ataupun bahasa istana, jadi anda perlu menulis di sini menggunakan perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang menjurus kepada bahasa istana. Kerana kalau anda tengok watak di bawah ini, iaitu ada 2 watak, iaitu yang mewakili Sultan Mansur Shah dan juga Bendahara Tun Perak. Baik, ini adalah mewakili Kesultanan Melayu Melaka dahulu ya murid-murid. Kalau anda lihat, dia meminta anda menuliskan ayat penyata. Baik, siapa yang akan berkata itu? Mungkin Bendahara Tun Perak. Ia merupakan orang kanan kepada Sultan pada masa zaman pemerintahan Melayu Melaka dahulu ya. Baik, apakah ayat ataupun dialog yang mungkin dituturkan oleh Bendahara Tun Perak itu? Ini merupakan ayat ataupun ini merupakan tahap ya, pemikiran aras tinggi ya, dan kreativiti murid-murid untuk menulis dialog. Apakah mungkin yang akan diucapkan oleh Bendahara Tun Perak ini kepada Sultan Mansur Shah? Okey. Antara jawapan yang sesuai ialah, ampun tuanku, Patih akan laksanakan titah perintah tuanku. Ataupun anda boleh menulis, ampun tuanku, titah tuanku akan Patih jalankan. Jadi apa pun ya boleh, tetapi mestilah menggunakan bahasa istana, iaitu bila anda menulis kata ganti diri orang pertama dan kata
ganti diri orang kedua kerana dia menghadap sultan pada masa itu. Jadi perkataan ataupun bahasa istana yang sesuai antaranya ialah tuanku, patik dan lain-lain lagi lah, ya. Baik, ini mengandungi 2 markah. Kalau silap, kalau anda menggunakan bahasa ataupun ayat-ayat biasa, mungkin anda tidak dapat markah penuh lah, ya. Mungkin lah, ataupun tidak ada markah langsung untuk soalan ini. Soalan item seterusnya merupakan dialog juga ya murid-murid, iaitu kita nak menulis ayat tanya. Kalau tadi bersama Sultan kita menulis ayat penyata ataupun jawapan, sekarang ni kita ingin menulis ayat tanya, tetapi telah pun diberikan ayat penyata jawapan. Baik, dua orang kawan ini sedang berbincang ataupun sedang berbual tentang kelas tambahan. Jadi kita katalah si Ali telah berkata, saya tidak dapat hadir kelas tambahan pada cuti sekolah yang lalu kerana menziarahi datuk yang sakit di kampung. Jadi kita bagi akan nama kawannya ini tadi, si Ahmad pun mungkin bertanya kepada si Ali, mengapakah ataupun kenapakah kamu tidak dapat hadir kelas tambahan pada sekolah yang lalu, Ali? Ataupun Ali, mengapakah kamu tidak dapat hadir kelas tambahan pada cuti sekolah yang lalu? Ya. Jadi anda jangan lari daripada jawapan yang diberi oleh Ali tadi, ya. Tak dapat hadir sebab menjadi datuk yang sakit. Jadi si Ahmad bolehlah bertanya, ya, sama ada mengapakah kamu tidak dapat hadir, ya, kelas tambahan pada cuti sekolah yang lalu. Jadi mesti ada kata tanya, mengapakah. Kemudian di akhir jawapan ataupun di akhir ayat tanya kamu itu mestilah ada tanda soal. Tanda soal jangan lupa, ya, kerana ia menunjukkan ayat tanya, ya. Jadi anda lengkap menulis ayat tanya itu 2 markah. Bentuk soalan seterusnya murid-murid ialah bentuk soalan peribahasa. Contoh yang diberi di sini misalnya ialah soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Mungkin anda mendapat soalan yang ada gambar, ya. Jadi mungkin nampak macam mudah, ya. Baik, saya tengok jawapan anda bila anda menjawab soalan, ya, sangat panjang, ya. Anda seperti membina ayat, ya. Sebenarnya soalan peribahasa murid-murid, ya. Peribahasa, simpulan bahasa ataupun kata bidalan, perumpamaan, ya. Anda perlu membaca, ya, buku-buku tambahan, buku rujukan tentang peribahasa, kerana kita tidak tahu apakah soalan yang akan keluar tentang peribahasa. Banyak, ya, begitu banyak sekali, ya, peribahasa-peribahasa Melayu, kata bidalan, perumpamaan, ya, yang patut ataupun kita belajar, ya, kerana ia sangat meluas. Baik, contoh gambar ini ialah menunjukkan, ya, sebilangan penduduk yang sedang membaiki titi ataupun jambatan di kampung mereka kerana mungkin telah dihanyutkan air semasa banjir ataupun baru nak membina jambatan yang menghubungkan dua kampung ataupun menghubungkan dua jalan, ya, kerana sungai yang membahaya di situ. Maknanya mungkin sungai itu dalam
dan luas, ya, dan anjak. Jadi tidak ada pengangkutan lain selain mereka perlu membuat jambatan. Jika tidak, mereka akan terputus hubungan, ya. Baik, apakah peribahasa yang sesuai? Kalau begini, dia seolah-olah bergotong royong. Jadi anda tak boleh tulis perkataan bergotong royong kerana ia bukan peribahasa. Itu adalah kata nama saja, kata kerja, ya, bergotong royong. Baik, apakah peribahasa yang tepat berdasarkan gambar yang beri? Jadi antara peribahasa yang sesuai, ya, berdasar gambar yang diberi ialah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya, ataupun bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi banyak, ya, peribahasa-peribahasa yang sesuai untuk menggambarkan, ya, ataupun berdasarkan gambar yang diberi, ya. Okey, ini 2 markah, ya. Kemudian selain daripada gambar, mereka juga ataupun kita juga akan diberikan soalan melengkapkan peribahasa. Misalnya bagai bulan. Peribahasa bagai bulan apa? Bagai bulan jatuh ke riba. Bagai bulan dipagar bintang. Kemudian yang kedua itu buah. Ini lagi, ya. Buah ni macam-macam. Buah hati, buah tangan. Lagi ada lagi lah, ya. Macam-macam lagi yang anda boleh tengok rujukan di dalam buku peribahasa, perbidalan, perumpamaan dan sebagainya. Baiklah murid-murid, kita sampailah kepada soalan yang berbentuk pemahaman. Kadang-kadang ada 2 petikan diberi. Ikutlah, ya. Kadang-kadang diberi rajah ataupun gambar rangsangan, ya, untuk menjawab soalan-soalan berbentuk soalan pemahaman. Baik, di sini saya berikan satu contoh, antaranya ialah satu petikan catatan. Baca petikan catatan di bawah dengan teliti, ya. Jawab soalan-soalan yang berikutnya. Jadi anda perlu membaca dengan teliti, ya, dari awal hingga akhir. Barulah boleh menjawab soalan-soalan berikut. Kerana soalan-soalan itu ada yang mengandungi 1 markah, 2 markah dan 3 markah. Baik. 8.30 pagi, aku dan keluarga menaiki feri dari JT Kuala Kedah. Wah, gembiranya aku. Aku berasa amat seronok apabila melihat keindahan laut yang saujana luasnya. 9.30 pagi, kami tiba di JT Kuah. Ayah menyewa sebuah kereta Innova untuk memudahkan perjalanan. Kami turut dibekalkan dengan buku panduan tentang tempat-tempat yang menarik di pulau ini. 12.30 hari, kami berkunjung ke Galeri Tun Mahathir. Terdapat pelbagai barangan milik mantan Perdana Menteri yang dipamerkan di sini. Jangan sentuh, tengok saja, kata ibu. 2.30 petang, kami menaiki kereta kabel di Gunung Mat Cincang. Aku memeluk ibu kerana berasa gayat berada di tempat yang tinggi. Namun, aku kuatkan hati untuk melihat keindahan Pulau Langkawi. Jadi murid-murid, ini merupakan catatan penulis, ya, pergi ke Pulau Langkawi. Berapa orang yang dah pernah pergi ke Pulau Langkawi, murid-murid? Ramai yang dah pergi ke Pulau Langkawi, kan? Jadi nak pergi Pulau Langkawi, bukan kita boleh pergi macam tu aja. Kita perlu menaiki feri, ya. Kita letakkan kereta kita di JT tu, ya, ataupun di tempat meletak kereta yang berbayar, ya. Kemudian kita pergi ke JT Kuala Kedah. Di sini Kuala Kedah, ya. Ataupun ada juga jadi satu lagi JT, iaitu di JT Kuala Perlis, ya. Baik.
JT Kuala Kedah ni boleh juga bawa kereta. Baik. Bila sampai di sana, di JT Kuala Kedah, mereka telah pun menyewa sebuah kereta Innova, di mana kereta ni agak besar sikit lah, ya. Kalau pergi ramai-ramai boleh lah, sesuai lah. Kalau pergi keluarga, sesuai naik kereta Innova ni untuk memudahkan perjalanan. Kerana kalau kita gunakan teksi dan sebagainya, kita lagi banyak guna kos lah pengangkutan. Jadi kalau naik kereta, kita boleh gunakan sehari berapa, 2 hari berapa dan sebagainya lah. Jadi mereka telah dibekalkan buku panduan tentang tempat-tempat yang menarik di Pulau Langkawi. Mereka pergi berkunjung ke galeri Tun Mahathir, ya. Terdapat pelbagai barangan milik mantan Perdana Menteri yang dipamerkan di sini. Bila kata galeri, maknanya ia adalah satu tempat mengumpul koleksi barang-barang milik Perdana Menteri Tun Mahathir, di mana barang-barang itu merupakan hadiah, ya, hadiah daripada pembesar-pembesar negara-negara asing ataupun daripada dalam negeri, ya. Jadi disimpan di situ, ya. Kalau dia nak simpan dalam rumah dia, mungkin tak muat lah, sebab ada kereta dan sebagainya lah, ya. Jadi kemudian di situ diingatkan oleh ibu kepada penulis ni, dia kata jangan sentuh, tengok saja, ya. Takut sama ada benda tu pecah dan sebagainya lah, ya. Kemudian pada waktu petang pula mereka pergi ke Gunung Mat Cincang. Gunung Mat Cincang ni adalah tempat pengunjung-pengunjung atau pelancong-pelancong menaiki kereta kabel, ya, dari puncak ke puncak, dari bukan puncak lah, dia dari Rabung ke Rabung. Memang gayat, ya. Gayat tu maknanya tempat tu memang tinggi. Kalau angin kuat, mungkin pihak penganjur di situ tidak membenarkan, ya, pengunjung-pengunjung naik, ya. Jadi kalau anda pernah naik, memanglah, ya. Sekarang ni tak boleh lah, kita tak boleh pergi mana dah, ya. Jadi beruntunglah kita dah dapat pergi Pulau Langkawi dan sebagainya. Jadi dah lepas daripada kita terkurung ni, bolehlah kita pergi melawat ke mana-mana tempat yang kita suka, ya, insya-Allah. Baik. Jadi penulis juga memeluk ibu dia kerana dia kata gayat, ya, tempat tinggi. Namun aku kuatkan hati untuk melihat keindahan Pulau Langkawi, ya. Ini memang, ya, murid-murid, siapa yang dah pernah pergi naik kereta kabel ni dari atas sana, ya, sebab dia di Gunung Mat Cincang, ya, tinggi, ya. Jadi anda boleh lihat, ya, sekitar Pulau Langkawi itu, ya, saujana mata memandang, ya, sangat indah, ya. Jadi kalau kita pergi waktu bukan waktu hujan atau waktu mendung, kita akan nampak, ya, sejauh mata memandang lah, saujana mata memandang kita. Okey, baik, kita tengok pula soalan-soalan seterusnya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita cuba menjawab soalan-soalan pemahaman yang diberi di bawah ini. Yang pertama, A. Perjalanan dari JT Kuala Kedah ke Pulau Langkawi mengambil masa selama. Jadi soalan begini ialah kita perlu menyambung di hujungnya jawapannya, ya, sebab markahnya hanya satu saja. Jadi tak perlu panjang, dia ringkas saja. Jadi berapakah masa ataupun berapa minit murid-murid dari JT Kuala Kedah ke Pulau Langkawi? Kalau anda tengok catatan tadi, ya, bermula bertolak dari JT Kuala Kedah 8.30 pagi dan sampai di JT Kuah pada jam 9.30 pagi. Bermakna jangka masanya ialah 1 jam. Jadi murid boleh tulis 1 sama ada menulisnya dalam bentuk angka ataupun perkataan. SATU 1 ataupun angka 1 jam. Dan titik, noktah. Itu saja.
Jadi itu satu markah. Tak perlulah murid menulis panjang-panjang, kerana walau panjang macam mana pun markahnya tetap satu. Baik, bahagian soalan B. Apakah yang dibekalkan kepada ayah penulis semasa menyewa sebuah kereta? Apakah yang dibekalkan kepada ayah penulis semasa menyewa sebuah kereta? Baik, soalan pemahaman mestilah dijawab dengan lengkap. Ya, anda tak boleh menulis ringkas saja. Misalnya, siapa nama kamu? Siti. Tak boleh, ya. Kena jawab balik apa yang disoal. Ya, anda ambil balik perkataan di hadapan itu, kemudian barulah masukkan jawapannya dan terus anda ambil ayat yang di hujungnya. Ya, apakah yang dibekalkan? Dibekalkan ialah buku panduan melawat tempat-tempat menarik di Pulau Langkawi. Jadi anda boleh jawab terus begitu, ya. Apakah yang dibekalkan kepada ayah? Ya, mereka telah membekalkan buku panduan melawat tempat-tempat menarik di Pulau Langkawi kepada ayah penulis semasa menyewa sebuah kereta atau semasa menyewa sebuah kereta Innova. Bolehlah, itu lengkaplah, ya. Jadi markahnya ialah 2. Jadi jangan lupa murid-murid, mesti ada noktah di hujung ayat anda, ya. Huruf besar, huruf kecil itu mesti anda pastikan betul, ya. Baik, seterusnya soalan C dan soalan yang terakhir. Pada pendapat kamu, mengapakah kita digalakkan bercuti bersama-sama keluarga semasa cuti sekolah? Jelaskan. Di sini ada 2 jawapan ataupun anda perlu menguraikan, ya, pendapat anda. Pendapat anda ini merupakan pendapat sendiri, ya. Dia mungkin tidak ada dalam petikan. Ini yang dikatakan kemahiran berfikir, ya. Tahap pemikirannya tinggi di sini, ya. Aras tinggi, iaitu mengapakah kita digalakkan bercuti bersama-sama keluarga semasa cuti sekolah. Kemudian jelaskan pendapat anda. Jadi sebab dia ada bonus, markah bonus ni, iaitu 3 markah. Jadi bila anda jelas mengapa, anda jawab mengapa, berikan sebab-sebab kita digalakkan bercuti. Kemudian bolehlah kita terangkan dengan lebih lanjut mengapa kita digalakkan bercuti, ya. Antara sebab-sebab dia apa, ya murid? Antaranya, ya, kita digalakkan bercuti bersama keluarga kerana dapat mengeratkan tali silaturahim. Kemudian kita boleh juga menghabiskan masa yang berkualiti bersama-sama keluarga, memahami, ya, ataupun sebagai hadiah kepada ahli keluarga kita yang mendapat apa-apa anugerah ataupun sempena hari jadi ataupun hari ulang tahun dan sebagainya lah. Baik, mengapa kita perlu bercuti bersama keluarga? Jadi kalau anda berikan penjelasan lagi, anda akan dapat 3 markah lagi. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung bicara pembelajaran kita pada kali ini. Jadi pesanan saya di akhir ini, saya harap murid-murid akan belajar, ya, apa yang telah cikgu sampaikan ataupun apa yang cikgu dah hantar dalam Google Classroom, ya. Banyak tu, ya. Tidak semestinya murid-murid menyalin semua, ya. Murid-murid faham, baca, faham, ya, dan membuat catatan, ya. Kita jaga kita, ya. Untuk akhirnya duduk di rumah, stay home. Perak, we deliver. Cikgu sayang kamu. Baik.
Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.